Okey, jadi sekarang kita tengok contoh 5.1 page 72. Okey, sebuah kawalan peternakan ingin menyelesaikan satu kajian untuk melihat sekiranya terdapat hubungan di antara kesesuaian ikan dengan kawasan ternakan. So, 4 kolam ternakan. So, bila 4 kolam ternakan, sebenarnya K kita adalah 4. Yang berbeza tertipis dan rawat, bilangan ikan yang mati dalam masa 2 minggu direkodkan. Jalankan ujian ANOVA pada aras keertian. Sekarang alfa dia suruh uji pada 0.01. Adakah wujud perbezaan yang bererti di dalam menilai kawasan ternakan? So untuk ANOVA ni, hipotesis kita sama je. Disebabkan kita ada 4 A, B, C, D. So adakah mu1 sama dengan mu2? Mean populasi sama. Dan hipotesis alternatif, salah satu mean populasi tidak sama. Iaitu kalau kita tengok ayat dakwaan, adakah wujud perbezaan yang bererti di dalam menilai kawasan ternakan? Dia tanya wujud perbezaan yang bererti. Maksudnya kita nak tengok adakah salah satu mean populasi berbeza lah kan. Iaitu dakwaan kita sekarang adalah pada hipotesis alternatif. Okey. Jadi hipotesisnya mu1, ataupun sebenarnya awak boleh juga tulis adakah mu A sama dengan mu B, mu C, mu D. Dan hipotesis nullnya boleh tulis dalam bentuk ayat ataupun boleh juga dalam bentuk simbol lah. Mu A not equal to mu B, not equal to mu C, not equal to mu D. Okey, kemudian langkah kedua kita nak tentukan kawasan penolakan. Okey, sekarang nilai alfa dia suruh uji pada 0.01. So saya besarkan sikit jadual yang ni. 0.01. So kita kena gunakan tabel C. Okey, kita kena gunakan tabel C di mana F-nya adalah 0.99. Ingat bila F 0.99, so yang ni alfanya 0.01. Okey. Jadi kita guna tabel 6C. V1 adalah kita ada berapa kategori? Ada 4. Kolam A 1 2 3 4. That's why 4K tolak 1. So 4 tolak 1 3. Manakala V2 adalah N tolak K. N tu semuanya bilangan data. So bilangan data semua sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 kan? 6, 6, 6, 6. So 24. 24 tolak dengan K4, so kita dapat 20. Jadi baru kita tengok kepada jadual 6C. Okey. Bila V13 kat sini, V1. Bila V13, okay, in this column. Dan V2, 20 kat sini. So, kita dapat nilai F adalah 4.94. Jadi, untuk taburan F, default dia kawasan penolakan sentiasa berada sebelah kiri. So jangan pening kepala apa. So kat sini 4.94. So sekiranya nilai statistik ujian lebih besar daripada 4.94, kita terus tolak hipotesis null. Okey. Jadi next, untuk kita kira nilai statistik ujian, okey, ada beberapa langkah yang awak kena ikut lah sebelum. Ada 5 langkah semua sekali untuk kita dapatkan ANOVA table. Dengan nama lain, nilai statistik ujian ni adalah at the end awak kena dapatkan ANOVA table. Okey, so langkah-langkah untuk dapatkan nilai F. Langkah yang pertama, kira nilai mean untuk semua cerapan. Nilai ini dikenali sebagai X bar. Jadi apa yang kita buat adalah kita jumlahkan semua sekali lah. 14 tambah 16 tambah semua sekali, so dapat 91. Kolam B pun tambah semua sekali. Kolam C tambah. So jumlah semua sekali adalah 395.
Okey, 395 bahagikan dengan 20. Saya rasa 24. Okey, 395 bahagikan dengan 6 tambah 6. So, semua ni sekalian buat betulkan bukan 20 tapi 24. So, X bar sama dengan 395 bahagi 24. Awak akan dapat 16 perpuluhan. Sebenarnya dapat nilaian ni 16.458. Okey, kenapa saya beri sehingga 1 titik perpuluhan sahaja untuk memudahkan pengiraan yang seterusnya lah. So, saya cadangkan nilai X bar ni ambil 1 titik perpuluhan dah memadai. Okey, itu baru langkah 1 kita kira nilai X bar yang besar. So, kita dapat 16.5. Okey, langkah seterusnya kita kena kira nilai S total. S total ialah jumlah keseluruhan apabila setiap data ditolak dengan X bar kuasa 2. Maksudnya untuk dapatkan 6.25 ni, okey, data kita tadi adalah 14 kan? 14, data yang pertama tolakkan dengan 16.5 kuasa 2. So, kita dapat 6.25. Sama juga lah yang kedua, 16 tolak 16.5 kuasa 2. Dapat 0.25. 17 tolak 16.5 kuasa 2. Itu untuk kolam A. Kalau untuk kolam B ni, untuk dapat 0.25, ia adalah 17 kan? 17 tolakkan dengan 16.5 kuasa 2. So, dapat. Sama jugalah. Yang ni bila 16 tolak 16.5 kuasa 2. Untuk kolam C pun sama je lah. So, untuk dapat 6.25 ni sebenarnya 19 tolakkan dengan 16.5 kuasa 2. So, setiap data yang kita ada tadi kan, data asal tu kita tolakkan dengan X bar kuasa 2. Dan apa yang kita buat bila dah dapat semua nilai ni, kita jumlahkan. So, jumlahkan semua sekali lah. 105 tambah yang ni, tambah yang ni, tambah yang ni akan dapat sama dengan 384. Jadi 384 ni kita panggil sebagai SS total ataupun sum square total. Okey, dah dapat SS total. Next kita kena kira SSE. Di mana SSE sekarang adalah X bar ialah mean untuk setiap kolam. That's why kalau tengok dalam yang ni, saya kira mean untuk setiap kolam. Iaitu mean untuk A adalah 15.2. Mean untuk kolam B adalah 15.8. Mean untuk kolam C adalah 19.8. Dan mean untuk kolam D adalah 15. Jadi, nilai mean ni akan digunakan nanti untuk kita kira nilai SSE. Okey, contoh untuk data pertama kolam A. Kita dapat tadi XA bar adalah 15.2 kan. Okey, so apa kita buat adalah 14 data yang pertama tolak dengan 15.2. Dan untuk XB, kalau kita tengok dalam tabel yang pertama tadi, dalam tabel yang ni, okey, B 15.8. So 17 tolakkan dengan 15.8 kuasa 2. So kita dapat yang ni 144. Macam mana untuk kolam C? Untuk kolam C pula kita ada 19 kan. Tolakkan dengan 19.8 kuasa 2. Jadi kita akan dapat 0.64. Untuk dapat 64 ni adalah macam mana? Data ni adalah 23 tolakkan dengan 15 kuasa 2. So dapat 64. Samalah semua data.
Untuk yang ni pun 12. Dapat 9 ni tolak 5 kuasa 2. Sebab tu dapat 9 kan. Yang ni 21 tolak 15 kuasa 2 dan seterusnya. Cuma kalau SS total tadi kita tolakkan dengan min yang besar tadilah, iaitu 16.5. Tapi bezanya dengan SSE sebab kita nak kira error je kan. So error tu kita kena tolak dengan min setiap kumpulan lah. Macam untuk XA kita kira 15.2. XB so dia akan berbeza lah, adalah 15.8. Dan XD adalah 16. Okey. Jadi tambah ini tambah kita akan dapat 290.2. So 290.52 adalah nilai bagi SSE. Dah dapat SSE, sum square error. Okey, langkah keempat kita kena kira sum square treatment ataupun SST. Untuk kira SST, nilai SST dikira menggunakan rumus SS total tolak SSE. Jadi kita akan dapat 93.48. Okey, dah dapat nilai SSE, SST dan juga SS total, kita masukkan dalam ANOVA table. So, 384 ni adalah SS apa? T. Yang ni SS total. Yang ni adalah SS total 384. SSE 290.52, SST 93.48. Okey, yang ni degree of freedom V1, V2 kan. 3 dan juga 20. So, tambah 2 ni kita akan dapat 23. Kemudian untuk kira MST. Okey, MST adalah apa kita buat yang ni je. 93.48 bahagikan dengan 3. So, bila bahagi dengan 3, kita akan dapat MST. Kemudian untuk kira MSE. Okey, bahagikan dengan 290 bagi 20, kita dapat 14.26. Dan akhir sekali, bila 31.16 bahagikan dengan 14.526, kita akan dapat nilai bagi F. Sekarang nilai F kita adalah 2.14. So, bila 2.14 lebih kecil daripada 4.94, maka hipotesis null diterima. Okey, bila null diterima, maksudnya dakwaan kita tadi tidak benar lah. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa pada alfa 0.01 tiada perbezaan bererti dalam menilai kesesuaian dengan kawasan ternakan. Okey, jadi seterusnya saya nak awak selesaikan latihan 5.1. Kemudian saya akan masukkan soalan tutorial untuk chapter ni, untuk chapter ANOVA ke dalam Google Classroom untuk pelajar-pelajar selesaikan. Okey, terima kasih.